Salam sejahtera, berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Minda Juara. Saya Aruna. Dan kita akan bersama-sama untuk mengenali bagaimana untuk menjadi seorang juara. Bukan saja dari segi fizikal, tetapi juga dari segi minda anda. Dan kita masih dalam series untuk mengenali keperluan psikologi sukan untuk sukan spesifik. Dan hari ini kita akan mengetahui dan seterusnya akan mengetahui lebih lanjut tentang sukan kemahiran. So, kita ada tetamu khas untuk kita hari ini juga. Dia dah bersama kita sebelum ni. Kita ada Puan Azura Mat Nasir. Tentang sukan yang kita nak cerita hari ini adalah sukan memanah. Betul kan? Sukan memanah, beliau dah ada hampir 5 tahun dalam sukan memanah ni kan. Alright, okey, saya rasa ni dia adalah orang yang paling terbaik kalau kita nak borak pasal sukan memanah. Okey, so Kak Azura, alright. Sukan memanah. Boleh ceritakan sikit apa tu sukan memanah? Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Okey. Apa yang dikatakan tentang sukan memanah ni? Okey, memanah ni kita ada dua kategori ataupun dua jenis event, iaitu recurve dan juga compound. Okey. Recurve yang recurve ni apa yang perbezaan kita boleh lihat antara recurve dan compound adalah pertama daripada segi penggunaan peralatan, iaitu bow lah. Okey, bow pun berbeza, and then jaraknya pun berbeza. Kalau recurve dia jarak dia 70 meter, okey. Kalau compound 50 meter, okey. Tapi kalau dalam format sukan Malaysia ataupun SUKMA, kita ada beberapa jarak lah yang dipertandingkan. Okey, ada 50 meter, 70 meter, and then 90 meter. Okey. Itu di peringkat SUKMA lah, Sukan Malaysia, okey. Dan kemudian kalau yang kedua perbezaannya adalah daripada segi tadi saya sebut tentang peralatan, betul. Okay? Dan jarak. Penglibatan atlet pun berbeza. Maksudnya kalau atlet tu dia dah masuk recurve, dia tak boleh masuk compound. Dia dah spesifik into recurve, dia takkan boleh bertanding dalam compound. So specification lah. Yes, itu daripada segi perbezaan lah dua perkara tu. Okay? So daripada segi jenis-jenis event ataupun acara. Okay. Kalau recurve dan compound sama je acara dia. Dia ada individu, okay? Dia ada team event, and then dia ada mixed team. Right, okay. Okay. Dan format pertandingannya adalah kampingat lah sebenarnya kan. Sebenarnya itu pun kalau ikut kampingat berdasarkan acara-acara tu lah. Lagi banyak sebenarnya dia benda yang sama tapi dia mixkan. Yes, betul. Okey, daripada segi acara lah format pertandingan tu. Okey, mula-mula hari pertama dia orang akan ada macam qualification round, scoring round untuk menentukan ranking. Okey, ranking ni adalah di peringkat individu nanti, betul? Macam tu dia akan menentukan individu ranking, and then seterusnya ke pusingan kalah mati lah. Quarter final lah. Yes. Quarter final, and then whether you succeed, you pergi atas, kalau tak pun habislah. Seeding lah, kita kata seeding kan. Okay, betul? Alright. So kita dah tahu sedikit tentang apa tu memanah sebenarnya. So kita berjumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, Kak, tadi kita dah tahu kan apa acara-acara yang dalam memanah, betul So kalau kita tahu memanah ni adalah antara penyumbang pingat kepada negara, betul daripada sukan SEA ke sukan Asia ke, memang kita sentiasa, dan kita juga dah layak ke Olimpik sejak daripada 2008 So maksudnya antara sukan yang selalu ke Olimpik ni kan, kita ada nama-nama yang gah macam Khairul, kita ada Shakira yang pertama kali untuk masuk Shakira nama dia. Ya, Shakira. And then kita ada of course kita ada maksudnya arwah Haziq dan sebagainya. So kita memang ada nama-nama yang hebat dalam sukan memanah ni. So daripada pendapat akak ni, apakah ada memanah ni, apa dia punya saya kata keperluan psikologi dia? Okey, antara isu-isu yang kerap dialami oleh atlet memanah ni, okey. Kalau kita pernah lihat di kaca TV atau mana-mana pertandingan, sebagai contoh saya ambil
atlet tu dia dah aim and then dia hold arrow tu dia tak lepas-lepas. Betul. Lama sangat kan? Lama sangat. Betul. Jadi sebab dia orang sepatutnya dah ada satu teknik di mana dalam berapa yeah, saat dia orang kena lepaskan. Tapi kalau dah lama sangat aim tak lepas aim betul. sudah juga masalah. Sebenarnya itu kita boleh kaitkan dengan self confident lah. Dia tak berani nak lepas. Dia takut. Dia takut apa result yang akan terjadi di depan tu. So, sebab ini adalah satu sukan di mana result immediately datang, betul tak? So every time you nak kena ditengok result, you kena recover balik kan? Betul. So salah satu sebenarnya isunya adalah dia fokus more on the result rather than the process. Okey, tadi akak dah bagi tahu apa isu-isu yang selalu jadi dalam memanah ni kan. So daripada pengalaman akak dan kita tengah cerita kepentingan psikologi sukan dalam sukan khusus ni kan. Apakah kepentingan psikologi sukan ataupun keperluan psikologi sukan dalam memanah tu sendiri sebenarnya? Okey, kepentingan dia adalah yang pertama adalah untuk membantu atlet meningkatkan keyakinan diri lah. Berbalik kepada isu kita cakap tadi, yang pertama sekali adalah keyakinan diri lah. Kalau dia tak berani nak buat benda tu, memang tak lepas sampai sudah lah, yes, potong saja lah. Betul. So kadang-kadang boleh menyebabkan miss ataupun tak dikira lah arrow tu sebab habis masa. Benda tu pun pernah terjadi. Sebab ingat juga sebab dia ada masa juga tak boleh nak pegang sampai selama-lamanya. Betul. Okey, yang kedua kepentingan dia adalah dalam membantu atlet mengawal kebimbangan lah. Betul. Okey, mengawal kebimbangan macam tadi saya ada maklumkan tentang nervous. Okey, jantung berdebar. So kita boleh tahu simptom-simptom atlet nervous ni adalah seperti jantung berdebar, berfikiran yang bukan-bukan ataupun yang tak relevan. And then kalau daripada segi fizikal, tangan menggeletar, betul kan? Aruna pun sebagai atlet pun pernah rasa benda ni. Tak payah kata atlet lah, kita sendiri ni pun yang dah banyak kali masuk pertandingan ke ataupun bercakap depan orang pun kita tetap akan rasa nervous. Tapi benda tu adalah simptom yang di mana kalau macam saya kata untuk sukan saya ni di saat-saat last score tu masukkan memang. Tapi apa yang saya nak bagi tahu sebenarnya itu adalah reaksi yang normal kepada situasi-situasi berkenaan. Tapi dia terpulang kepada kita macam mana kita respon benda tu. Sama ada secara positif atau secara negatif. Betul. Kalau secara negatif itu yang jadi akan mengganggu kita punya prestasi hari yang berkenaan tu. Itulah tali terlepas ni. Ya. Dan yang ketiga antara kepentingan psikologi sukan ni adalah untuk mengekalkan tahap motivasi atlet. Okey, betul. Yang itu penting sebab kita dah ada keyakinan, lepas tu kita dah tahu where they are standing, now kita nak continuity of the motivasi tu. Okey, alright. So tadi akak dah bagi tahu pasal apa keperluan psikologi sukan ni. Ada tak teknik-teknik yang lazimnya akak gunakan untuk atlet-atlet kita ni? Macam mana kita nak meningkatkan dia punya keyakinan, dia punya motivasi dan sebagainya? Ada tak teknik-teknik yang kita nak share untuk adik-adik kita? Okey, bercakap tentang teknik. Teknik ni kita boleh katakan dia macam-macam istilah lah. Ada kata kaedah kemahiran psikologi sukan, kemahiran mental. Namakan saja pelbagai. Ya, banyak dia. Kalau anda semua boleh Google ataupun tengok di YouTube, bermacam-macam term dia pakai. Tapi intipatinya sama je. Okey, antaranya yang pertama sekali kita kena ada goal setting lah. Penetapan matlamat. Apa-apa kita buat pun kena ada matlamat lah. Okey, apa-apa nak buat pun kena ada matlamat. Sama juga dalam sukan memanah. Kalau contoh penetapan matlamat yang khusus untuk kalau untuk memanah ni, apa cara yang kalian sampaikan? Okey, daripada segi penetapan matlamat ni pun kita ada beberapa jenis lah. Betul. Okey, yang pertama outcome goal. Betul. Hasil, matlamat hasil. Yeah. Yang kedua matlamat prestasi. Betul. Dan yang ketiga matlamat proses. Okey, ada tiga benda. So adik-adik pun dah tahu kalau diikut kita kan, dia dah belajar pasal benda ni sebenarnya. Cuma kita nak recap balik kan. Tapi banyak kesilapan kita terlampau fokus kepada matlamat hasil. Nak menang. Tapi sebenarnya, okey, apa yang saya nak ingatkan di sini, yang betul-betul membantu meningkatkan prestasi adalah matlamat proses dan juga matlamat prestasi. Betul. Every day kita yes. Betul. Jadi apa yang saya nak advise kat sini, matlamat proses ni kalau rasa semua dah faham kot. Lebih kepada proses untuk meningkatkan kemahiran itulah. Betul. Okey. Jadi itu daripada segi penetapan matlamat. Okey, yang kedua. First kena tick kan penetapan matlamat. Kalau jadi mesti ada matlamat. Okey, alright. Sebab apa kena ada matlamat? Kalau tak ada matlamat kita tak tahu hala tuju kita. Kita tak tahu, kita tak ada motivasi diri nak meneruskan latihan tu. Ambil je kereta tak tahu pergi mana. Ya, betul. Itu yang daripada 5 minit nak sampai tempat kejadian jadi 1 jam, 2 jam. Macam itulah. Lepas tu terus kata, I drive for myself. Okey, yang kedua itu penetapan matlamat. Okey, yang kedua, apa yang penting dalam sukan mana adalah teknik relaksasi. Sebab ni adalah sukan yang di mana you actually sebenarnya you dengan diri sendiri saja. Ya. So maksudnya banyak lagi kita relax lagi bagus sebenarnya. Yes. Sebenarnya teknik pernafasan ni adalah basic teknik yang wajib ada di kalangan semua atlet sebenarnya. Tapi kalau dalam manah ni dia lebih spesifik sebab dia perlukan dia tenang. Sukan itu sendiri tu bila dia perlukan ketenangan, dia perlu relax and then dia tahu
bila yang pernafasan, jenis-jenis pernafasan ikut kesesuaian masa, sama ada semasa dia nervous ke ataupun semasa dia ketinggalan dengan pihak lawan ke. Okey. Jadi dia perlu bersesuaian dengan situasi dan juga tahap-tahap macam contoh pertandingan ke, sebelum pertandingan ke. So dia kena bersesuaian dengan situasi macam itulah. Penting tak kalau let's say macam akak cakap tadi kan, kita dah kata pernafasan tu dah kena tahu sebenarnya. Kita kena train sebelum ke kita dah sampai competition baru nak fikir pasal benda tu? Itu kesilapan tu. Itu kesilapan juga. Okey, sebenarnya latihan psikologi ni tak kata teknik pernafasan lah. Semua latihan-latihan kemahiran psikologi dia sama juga dengan physical training. Betul. You kena train. Awak perlu latih diri awak untuk praktikkan benda tu. Barulah bila hari kejadian tu, bila you praktikkan benda tu, baru dia berkesan. Sebab ni dah 12 tahun dah pengalaman. Bukan saya seorang yang cakap. Sebab dia pengalaman 12 tahun bercakap. Ya, sebab selalu kesilapannya saya dah buat dah teknik pernafasan tu. Tapi kenapa macam tak ada apa-apa pun, tak ada beza, sama juga still nervous. Berapa kali you latih? Betul. Itu sebenarnya masalah. Sebab kita terus nak hari kejadian baru nak guna. Tak melatih. So benda tu tak so benda tu tak automatik tau. Dia macam dipaksa. Okey. So yang itu yang kedua, yang ketiga latihan imagery sangat-sangat penting. Daripada segi untuk mahirkan penguasaan kemahiran tu sendiri, skill. Archery pun sendiri sukan yang sangat-sangat mementingkan skill, very step by step punya rutin. You tak boleh nak tinggal satu step. Yes, tinggal betul. satu step je berdebar macam tu. Betul. So imagery memang sangat-sangat membantu. Okey, betul. Okey. Yang keempat lah, ini yang keempat adalah daripada segi perancangan mental atau mental plan. Okey, right. Mental plan ni dia lebih kepada macam mana kita nak membayangkan rutin-rutin yang sepatutnya kita buat. Tadi kita dah buat 3 benda ni secara berasingan. Yes, Tapi sekarang kita nak bawa semua kita dalam satu combine rancangan. Macam buat resepi lah, tambah ni lepas ni depan ni kita nak. Betul. Okay, right. Jadi pentingnya rutin ni adalah supaya untuk memastikan kita boleh melaksanakan rutin shooting dalam manah tu dengan konsisten. Betul. Ayat tu, keyword konsisten. Right. Sebab kadang-kadang kita ada dalam situasi, saya rasa kalau anda pernah mencuburi sukan manah ataupun mana-mana atlet pun, dia pernah ada satu istilah, Aruna pun pernah ada kot, mental block. Betul. Dia macam tiba-tiba dia blur. Tahu. Benda yang dia selalu buat macam tiba-tiba. seolah-olah tak pernah training seumur hidup. Yes, betul. Jadi sebenarnya inilah yang membantu. Mental plan perancangan awal ni. Apa nak kena buat, yang kalau jadi macam ni apa nak kena buat, macam tu tau. So perancangan ni penting untuk melancarkan benda tu dalam keadaan situasi genting. Maksudnya kita dah ada lah action plan dia. Yes, Kalau terjadi ni saya nak buat contohnya dan sebagainya. So kita dah ada 4 teknik yang Kak Azura share tadi kan. Kita ingatkan balik, teknik pertama adalah teknik konsentrasi. Penetapan matlamat. Okey, teknik penetapan matlamat. Kedua adalah teknik relaksasi. Okey, yang ketiga adalah kita nak imagery training. Imagery training dan yang keempat adalah action plan. Ada lagi satu saya nak tambah. Apa dia? Okey. Sorry, nak saya tambah terlupa tadi. Untuk adik-adik nak bagi tahu lebih sikit latihan ni. konsentrasi. Okey. Latihan konsentrasi ni ada 2 tau. Okay. Satu, kita nak fokus. Dan lagi satu, kita punya nak mengawal tumpuan kita. Daripada terganggu. Tumpuan ni adalah daripada segi sejauh mana kita boleh menumpukan sesuatu benda tanpa terganggu dengan perkara-perkara yang tidak relevan. Tiba-tiba dengan bunyi, okey, pam, Yes. apa benda ni? Ya, betul lah. Itu kita panggil tumpuan lah. So sebenarnya sukan-sukan ni sebenarnya memang perlukan daya tumpuan yang sangat tinggi. Tak kisahlah ada 10,000 orang jerit kat tepi pun, saya hanya nampak saya punya apa kita panggil target dia. Terlupa pula nama sebab banyak sangat nama kan. Target lah. Betul lah. Alright. Okay, kita dah ada 5 adik-adik dah kena ingat 5 tu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okay, tadi kita dah tengok teknik-teknik. Akak nak cuba sikit tak? Saya nak jadi pelajar untuk akak lah. Saya nak jadi student untuk akak, nak tunjuk kat saya macam mana. Okey. Kita ada satu aktiviti yang macam sebenarnya tak perlukan atas canggih pun untuk buat kan. Dengan hanya diri kita and then kalau ada kawan boleh bantu lagi baguslah. Kan? Okey, so aktiviti ni kita panggil dia attentional span. Sejauh mana kita boleh
concentration span and then attention span lah. Jadi okey, cuba Aruna tengok satu spot mana-mana dalam dekat sini. Okey. Jadi Aruna tumpukan perhatian dekat satu benda tu, dan kita ambil masa. So kalau ada kawan tu, boleh kawan tolong ambil masa. Berapa lama Aruna boleh tahan? So maksudnya saya tengok saja, kalau kelip kira tak? Yes. Kelip kira? Ya. Kelip kira dah habis lah? Dah habis game lah? Oh okey, tak boleh kelip Ataupun pula. teralih. Mata tu teralih ke benda lain. Kadang-kadang Nampak ada ke mata saya? kita boleh nampak warna hitam kan. Sebab tu kalau ada kawan lagi baguslah. Jadi kawan boleh tengok. Kan. Saya rasa saya memang boleh fokus tinggi sekarang ni. Sebab apa? Cuba teka, sebab saya tak pakai cermin mata, apa pun saya tak nampak. Betul. So, lagi satu, kita pun dah terlatih kan. Betul, Kita sebagai pegawai psikologi sukan, kita dah terlatih dengan teknik-teknik ni. Betul. Jadi sebelum kita keluarkan, kita test dekat diri kita yes, dulu kan. betul. Itu yang pertama lah. Yang kedua adalah yang ni tricky sikit lah sebab kita tak boleh nampak. Sejauh mana Aruna boleh kawal tumpuan tu, ambil masa juga. Okey, masa tu ambil masa. Macam tiba-tiba terfikir benda lah kan, kita stopkan masa. Ni kena honest lah dengan diri sendiri. Ya, yang ni kena jujur. Tak fikir. Tak boleh cakap macam tu kan. Ya, betul. Yang ni memang kena jujur. Diri sendiri kena jujur. Jadi kita boleh monitor progressionnya adalah maksudnya masa tu makin lama lah kita boleh fokus dan juga kita boleh kawal. Hari pertama ni mungkin kita kelip masa dalam 10 saat dah Ya. kelip ataupun mata alis mata kita ni dah bergerak ke sebagainya. Mungkin hari kedua dah jadi 10 minit, ketiga dah 15 minit. Maksudnya makin lama makin bagus. So saya Aimlah 1 jam tak berkelip macam tu. Betul. So yang tumpuan pun sama. Saya tumpuan tu pun sebenarnya mungkin yang mata tu mungkin mudah sikit level 1. Okey, game level 1. Tapi bila sampai yang tumpuan tu yang mungkin sebab kita ada banyak monkey dalam kepala otak kita ni kan. Dia ke kiri lah, ke kanan lah Sebab kan. tu kadang-kadang kita nampak mata tu, jangan salah sangka tengok orang tu fokus. Sebenarnya kadang-kadang banyak gangguan dalam kepala dia tu. Betul. So saya harap adik-adik dapat cuba 2 aktiviti ni kat rumah ni. Nanti minta dengan mak, time. Kak Tak pun pergi kacau adik, kata time kan. Lepas tu kata kau fikir apa? Tak fikir apa-apalah. Contohnya macam tu kan. So have a fun training untuk dengan adik-adik juga. So Kak, sebelum kita nak habiskan kita punya episod hari ini, ada tak tips-tips yang akan nak bagi kepada atlet-atlet kita yang kat memanah, especially yang time-time ni duduk kat rumah kan? Sebab diorang memang tak boleh nak pergi lapan sasar. Ada tak tips-tips yang akan nak sampaikan? Okey, untuk adik-adik bukanlah kata kena ada bow, kena ada target, tak semestinya. You all boleh guna boleh buat aktiviti-aktiviti fizikal macam latihan-latihan flexibility. Lebih mementingkan untuk membina keperluan fizikal tu. Yang Bila pertama, kita punya fizikal dah sampai, confident kita pun akan jangan sebenarnya ingat sukan mana tak memerlukan fizikal. Fitness tu penting. Fitness tu pun penting Sebab sukan ni lama, dia kena main lama kat tengah panas lagi tu. Itu pun selalu salah faham. Ingat kata sukan mana tak perlu fit. Okey, Betul. tak. Masa daripada sejak akar umbi ni kita dah kena build up kita punya fitness tu. So, kita fit that in the mind lah sebenarnya yes, kan. Yes. Okay. So untuk adik-adik di luar sana, selain daripada fokus kepada latihan fizikal tu, boleh try imagine, macam kita dah terangkan tentang teknik imagery tadi. Boleh tengok video dekat YouTube, tentang memanah, and then you boleh try imagine and then try buat tanpa ada bow. Tak semestinya kena ada bow. Dah boleh imagine skill tu daripada sekarang. Betul. Start daripada sekarang. Itu key point dia kan. Yes, kita nak konsisten, kita nak start daripada sekarang. Betul. Supaya adik-adik kat rumah sekarang ni pun tak adalah bosan, kita dah ada aktiviti. Especially adik-adik mana kita dah boleh start daripada sekarang. Carilah ni kat internet ni banyak sangat benda-benda yang kita boleh buat. Kita try and error sebenarnya kan. Lagi banyak kita try, lagi cepat you akan selangkah ke arah juara sebenarnya kan. Betul lah. Bila dah balik coach pun kata, macam kau ni kan. Contohnya lah kan. Okey, baiklah adik-adik, soalan untuk sesi kali ini adalah apakah latihan-latihan kemahiran psikologi yang diperlukan untuk menjadi seorang juara dalam sukan memanah? Alright, okey. Terima kasih adik-adik terima kasih kepada Puan Azura bersama-sama kita dan banyak yang dia sharekan kepada kita sebenarnya hari ini kan. So, saya harap adik-adik akan dapat belajar banyak perkara tentang memanah pada hari ini dan pentingnya yang pasal keperluan psikologi sukan sebenarnya kan. So, sehingga itu saja untuk episod hari ini. Kita berjumpa di episod akan datang. Sehingga itu, ini Minda Juara.